Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nadia dari kumpulan Ufairah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Sayyidatina Siti Khadijah. Nama sebenar Sayyidatina Siti Khadijah ialah Khadijah binti Khuwailid. Keturunan beliau dari bangsawan Quraisy daripada suku kaum Bani Asad. Gelaran beliau ialah Al-Taharah, iaitu wanita suci. Beliau berkahwin dengan Rasulullah pada usia 40 tahun dan dikurniakan 6 orang anak. Beliau merupakan tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Beliau ialah orang yang pertama memeluk Islam. Beliau wafat pada tahun ke-10. Siti Khadijah merupakan seorang yang jelita dan berketurunan suku Quraisy. Bondanya bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Sham bin Harim bin Rawahah bin Hajar bin Abdi bin Ma'ish bin Amir bin Luwai bin Ghalib bin Fihr. Ayah beliau pula bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr. Siti Khadijah dilahirkan pada tahun 68 sebelum Hijrah, iaitu 15 tahun sebelum tahun Gajah. Setelah bapanya wafat, Siti Khadijah dijaga oleh pakciknya iaitu Amrin bin Asad. Siti Khadijah seorang wanita yang taat kepada perintah Allah, memiliki akhlak mulia dan juga seorang dermawan. Beliau juga seorang wanita yang bijak dan beliau cepat memahami sesuatu masalah. Beliau juga sangat berpegang kuat kepada nilai dan tata susila yang terpuji. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat baginda Nabi Muhammad SAW yang pandai berniaga, jujur ketika berniaga, berbudi bahasa, berakhlak tinggi, tampan dan suaranya yang merdu. Khadijah dan Nabi Muhammad akhirnya berkahwin. Ketika itu, beliau berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Mereka berdua dikurniakan 6 orang cahaya mata, iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, Qasim dan Abdullah. Keistimewaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya Khuwailid yang tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misal mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik kepada putrinya. Beliau menjadi seorang yang pintar, sukses, meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika dan punya keyakinan yang kuat. Beliau tidak menyembah berhala. Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Kaabah. Peserta acara yang kebanyakannya perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identik
atasnya tak dijelas detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan memeluk Islam. Keistimewaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan isteri dan kekasih pertama Rasulullah dan orang pertama menerima salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga merupakan wanita pertama yang solat bersama Nabi. Beliau juga wanita pertama yang dijamin masuk ke syurga. Sumbangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an. Beliau sentiasa memberi sokongan dan dorongan terhadap perjuangan Rasulullah. Beliau ialah isteri solehah yang sentiasa setia dan jujur. Beliau juga banyak memberi sumbangan harta dan fikiran untuk perjuangan Rasulullah. Beliau memahami tanggungjawab Rasulullah dan sentiasa yakin dengan kebenaran perjuangan baginda. Kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an. Makam beliau terletak di Jannatul Mu'alla, iaitu di Mekah. Khadijah wafat pada Ramadan tahun ke-10 setelah kematian, iaitu pada bulan November 619 Masihi. Muhammad kemudian menyebut tahun ke-10 ini tahun kesedihan kerana pakciknya dan pelindungnya Abu Talib juga meninggal pada masa ini. Dia dikebumikan di tanah perkuburan Jannatul Al-Mu'alla di Mekah, Arab Saudi. Abu Talib dan Siti Khadijah binti Khuwailid meninggal pada tahun yang sama. Ini adalah 3 tahun sebelum penghijrahan Rasulullah ke Madinah. Setelah kematian Sayyidatina Khadijah, Muhammad menghadapi penganiayaan dari penentang dan juga beberapa orang yang pada awalnya mengikutinya, tetapi sekarang telah kembali ke jalan yang tidak benar. Puak bermusuhan mengejek dan melemparkannya batu ke arah beliau. Muhammad berhijrah ke Yasrib, iaitu Madinah, setelah kematian Khadijah. Pengajaran yang kita dapat perolehi dalam kisah Sayyidatina Siti Khadijah. Kita haruslah berusaha menjadi isteri solehah yang sentiasa taat kepada suami. Kita hendaklah berakhlak dan bertingkah laku sesuai sebagai wanita Islam. Hendaklah bersifat keibuan dalam mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kita hendaklah menjadi seorang yang penyayang dan sanggup berkorban untuk keluarga dan agama. Sekian daripada kami dari kumpulan Ufairah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.